Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Baiklah, bertemu lagi kita hari ini bagi meneruskan tajuk pelajaran sains tahun 5 kita, iaitu masih lagi dalam tajuk jirim. Tapi kita akan beri penumpuan lebih, untuk tajuk pembentukan awan dan hujan. Ini adalah apa yang kamu akan pelajari pada hari ini. Satu, pembentukan awan. Macam mana terjadinya awan? Yang kedua, kejadian hujan. Macam mana berlakunya hujan? Okey, tengok gambar ni. Minggu lepas, kita ulang sikitlah sebelum ni. Kamu perhatikan gambar je. Minggu lepas, kita dah belajar tentang perubahan keadaan jirim. Maksudnya, cecair boleh berubah menjadi gas. Cecair boleh berubah menjadi pepejal. Pepejal boleh berubah menjadi cecair. Okey, gas pula, gas boleh berubah menjadi cecair. Jadi, dalam pembentukan awan dan kejadian hujan ni, dia melibatkan proses-proses tersebut. Ada antara proses tersebut yang terlibat dalam pembentukan awan dan kejadian hujan. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, air dari permukaan bumi. Tak kira lah lupak air ke, air sungai ke, air laut ke, air tasik ke. Okey, air tersebut akan tersejat menjadi wap air. Dia akan naik ke atas menjadi wap air. Okey, proses yang terlibat semasa kejadian tersebut adalah proses penyejatan. Okey, proses penyejatan ni adalah proses di mana cecair bertukar menjadi gas. Cecair yang tadi yang dekat dekat permukaan bumi tadi tu, dekat sungai, laut, tasik semua tu, dia akan menjadi gas. Kemudian wap air tadi yang dah tersejat tadi tu, wap air tersebut dia akan terkondensasi menjadi titisan air. Proses yang terlibat adalah proses kondensasi, iaitu di mana gas bertukar menjadi cecair. Masa inilah wap air tadi akan bertukar menjadi titisan air. Kemudian titisan air tadi dia akan bergabung membentuk awan. Titisan tu titisan halus, dia kecil-kecil halus je. Jadi bila dia bergabung, dia semakin banyak, dia akan membentuk awan. Seperti apa yang kamu lihat dekat atas langit tu yang berwarna putih-putih tu, itu adalah titisan air yang dah bergabung. Bila titisan air tu bergabung, dia jadilah awan. Macam itulah terbentuk awan. Kemudian awan tersebut, bila makin banyak titisan air bergabung tu, dia akan jadikan awan tu lebih besar. Awan tu akan jadi besar. Sebab tu mula kalau awak tengok dekat langit, awak nampak ada sikit je tumpuk-tumpuk warna putih. Kemudian awak akan lihat tumpuk-tumpuk warna putih tu dia akan menjadi semakin besar, semakin besar. Itu maksudnya titisan air tu dah banyak. Sebab itulah awan yang awak tengok dekat langit tu, dekat atas tu, dia jadi besar. Bila awan tu dah jadi besar dan makin banyak titisan air dia bergabung, dia akan jadi berat. Bila berat, dia akan bertukar warna. Jadilah warna macam kehitam-hitaman sedikit. Bila macam tu maksudnya dah hampir dah nak berlakunya hujan. Bila awan berat, titisan air tersebut akan turun sebagai hujan. Kemudian hujan yang turun tu dia akan diserap oleh permukaan bumi. Dan air hujan yang diserap tadi tu dia akan mengalirlah semula ke dalam sungai, tasik, lautan ataupun dia jadi lopak-lopak air. Kemudian proses ini akan berulanglah balik semula daripada nombor 1 jadi nombor 2, jadi nombor 3, jadi nombor 4, jadi nombor 5. Proses ini akan sentiasa berulang. Inilah yang dinamakan proses kitaran
air. Proses pembentukan awan dan kejadian hujan ni adalah di mana proses kita air berlaku. Awak akan tengok kejadian ni sentiasa berulang. Bila lama tak hujan, kemudian akan hujan balik. Kemudian lama tak hujan, kemudian akan hujan balik. Kenapa? Sebab berlakunya proses kitaran air ini. Baiklah, cikgu rasa untuk tajuk pembentukan awan dan hujan ni, ini je yang kita akan belajar. Okey, yang penting kamu kena ingat, okey, air tersejat menjadi wap air melalui proses penyejatan. Iaitu yang penting kamu kena ingat. Kemudian, wap air tadi, dia terkondensasi menjadi titisan air melalui proses kondensasi. Dua proses ni, proses penyejatan, proses kondensasi ni. Okey, cikgu tunjuklah Ni proses penyejatan dengan proses kondensasi ni, dua proses yang terlibat dalam pembentukan awan dan kejadian hujan. Itu penting yang kamu kena ingat. Boleh kan? Okey. Jadi, cikgu rasa itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Baik, ini adalah tugasan kamu yang pertama. Okey, tugasan yang pertama adalah jawab soalan dalam buku modul aktiviti mesra digital muka surat 64 dan 66. Okey, tugasan yang kedua pula adalah jawab soalan dalam buku teks muka surat 197 dan 198. Kamu perlu salin soalan dan tulis jawapan dalam buku. Tugasan untuk hari ini banyak sikit, memandangkan minggu depan kita akan bercuti sekolah selama 1 minggu. Jadi tugasan kamu lebih sikit cikgu bagi. Okey, sekian. Terima kasih. Selamat bercuti semua. Okey, pastikan kamu sentiasa jaga diri dan patuhi SOP dalam musim pandemik ni.